Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Bismillah, masyaallah, Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa ala sahbihi barakas. Amma ba'. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, sekali lagi kita di program kuliah di musim wabak COVID-19 ni. Walau apa pun, seperti disabda oleh Nabi, wabak ni musibah, bala atas orang-orang yang Allah kedaki, mana pada orang yang kafir, manakala rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi kita alhamdulillah yang sempat mengaji ni, kita dapat satu rahmat dan nikmat Allah yang amat besar, iaitu dapat mentelaah semula ilmu-ilmu yang hak fardu ain atas kita. Walaupun selama hari ni kita tak bercara pun, tak peduli pun tentang ilmu fardu ain, lantaklah fardu ain ke fardu kifayah ke apa ke, projek aku jalan, bisnes aku jalan, kuih aku berjalan jual, itu je yang kita kira. Bab ilmu ni sangat dhaif, sangat dhaif. Memanglah akhir zaman ni fitnah makin kuat. Bila fitnah makin kuat, kita patut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menjauhkan diri daripada Allah. Kita duduk hidup kita lah ni zaman fitnah. Fitnah segala-galanya fitnah. Tapi kita tak cara lagi. Tapi dengan sebabkan COVID ni, kita terpaksa berkurung kat rumah. Dan Allah takdir dekat atas kita, dapat kita masuk dalam kumpulan yang mengaji ni. Bukan semua orang dapat. Berjuta rakyat Malaysia. Kena fikir secara positif. Berjuta rakyat Malaysia ni, yang Allah pilih ni saja yang duduk dalam jemaah ni. Mungkin adalah jemaah lain, kita pun tak nafikan. Banyaklah usaha-usaha lain yang dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang kumpulan kita ni, jemaah kita ni, yang Allah pilih yang ini. Nak buat macam mana? Tuhan yang pilih, bukan kita pilih. Jadi bila Allah pilih tu, kita patut syukurlah kepada Allah atas nikmat yang amat besar ni. Baik, alhamdulillah. Jadi tengah hari tadi, petang tadi, PM kita telah mengumumkan lagi sebulan kena kurung lagi. Bukannya 2 minggu, sebulan direct. Mungkin dia orang nampak dah mungkin kes COVID ni mungkin boleh dapat selesai tu, shutdown lagi sebulan. So kita pun sebulan lah lagi boleh mengaji. Alhamdulillah. Janji saya kemarin, selagi ada berlakunya kuarantin ni, maka kuliah ni khusus untuk masa kuarantin ni. Dan tambah lagi sebulan, kita pun sebulan lagi lah insya-Allah. Sebab kita ni maraton. Alhamdulillah kita tak stop lagi. Kita doa kat Allah lah supaya Allah bagi kekuatan kat kita. Yang mana yang nak mengaji pagi esok pun tak apalah, malam tidur pun tak apa. Saya tak boleh berhenti. Kalau saya tak bercakap malam ni, besok pagi pakai tak habis, tak ada lagi kuliah. Saya akan terus juga bercakap, terus kita buat kuliah. Jadi kita nakkan fadilat Ramadan tu. Jadi orang lain tak dapat mengaji, kita boleh mengaji malam-malam. Mengaji bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, pahala lipat ganda. Tadi dah sepakat solat dah, tarawih. Yang nak buat 8 pun tak apalah. Pasal iman dia dekat standard dia 8 je lah, buat je lah. Yang rasa nak buat 20, buat tarawih. Tarawih tu 20.
8 tu bolehlah solat malam je. Adalah pahala takat itu. Jangan tak buat langsung. Yang 20 pun letih juga kalau jadi imam ni. Nak baca 20 rakaat tu bukan senang. Walaupun baca surah pertama Inna Anzalna, surah kedua baca ni surah ayat-ayat yang lazim yang lain tu. Nak habis ke 20 tu jenuh juga. Tu macam itulah kan. Letih memang letih. Tak ada siapa tak kata letih. Letih memang letih, itu adat kita. Tapi kadang-kadang disebabkan oleh keinginan, semangat kita, iman tu, letih kita tak tepi. Macam mana ulama-ulama boleh tidur, wuduk, isyak, solat subuh. Begitu fikir tengok. Dia macam kita juga. Makan macam kita. Ada tulang pak kerat macam kita. Semua macam kita. Tapi dia boleh buat benda yang kita tak boleh buat. Apakah yang dia buat tu mustahil pada kita? Tak ada mustahil. Pada kita juga boleh buat. Sebab dia sama dengan kita. Ulama-ulama dulu. Yang bezanya, mereka ni orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia mengikuti contoh Nabi SAW. So dari sebagaimana yang kita dah bincang dalam pengajian kita malam tadi tentang mabadi ilmu tasawuf kan, saya dah terang dah tentang konsep apa makna tasawuf itu sendiri. Jadi tasawuf itu kita dah jelas, iaitu untuk membersihkan hati dari selain Allah. Pasal Allah dah warning kita dah, Allah dah bagi amaran dah. Dosa lain semua Tuhan ampun. Satu yang Tuhan tak ampun, dosa syirik. Masalah kita ni, hak syirik itulah yang paling kita nak buat sekali. Dia bila manusia tu tak kenal Tuhan, dia nak kenal siapa? Dia nak kenal siapa? Kalau bukan Tuhan. Bukan Tuhan tu dia sembah yang bukan Tuhan. Makhluk tu. Makhluk tu lain pada Allah. Maka yang tu jadi syirik. Hak tu yang Tuhan tak ampun dosa tu. Maka sebab tu dia datangnya ilmu tasawuf ni. Yang dipelopori, yang dimulai oleh Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. So dia ni lebih kurang dalam era-era Imam Asy-Syafi'i tu. Dia kat daerah itu dia orang ni. Imam Abu Hasan Asy'ari lepas sikit pada dia. Dia dulu sikit, maka dia belakang Imam Asy-Syafi'i. Junaid Al-Baghdadi ni. Mereka dia dekat dengan Nabi. Maka dia menghidupkan, menunjuk satu kaedah amalan ahli tasawuf. Macam mana amalan-amalan untuk membersihkan hati. Macam yang diajar oleh Rasulullah sendiri. Segala sunnah Nabi tu. Tu kata Junaid. Dia kata apa? Junaid kata, ini yang mengikuti akan sunnah Nabi ni. Dia cakap terang. Ilmu ini kata dia berpegang dengan Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Sesiapa yang tidak beramal dengannya bukanlah daripada kelompok kami. Ini jelas dia sebut. Jadi apa yang dibawa oleh Junaid dalam ilmu tasawuf ni yang bersandarkan kepada Quran dan hadis. Jadi saya harap dengan penjelasan kuliah 2 ni kita buat pasal tasawuf ni boleh menjernihkan kekeliruan dalam kepala otak kita ni, kebanyakan orang ni. Dia confused. Dia kata tasawuf ni sebut tasawuf tu dia kata ajaran sesat. Tu saya sebut kemarin 500 tahun dah kita dilanyak ditipu oleh kapitalis daripada barat. Mula Portugis datang, Belanda lagi, Jepun, British. Pengajian tasawuf hilang. Syahadah pun hilang, nak heran apa? Tu saya kata mari Islam kita kebanyakannya kita rukun Islam kita tinggal 4 ya. Satu tu dah lebuh tak ke mana. Satu pun hilang. Kemudian datang pula tasawuf, lagi teruk kena hantam, kena lanyak. Tasawuf ni sesat lah, tasawuf ni akhlak lah, macam-macam orang buat takrifan lain. Sedangkan Imam Malik kata apa? Imam Malik, barang siapa yang belajar tasawuf tanpa fiqh, barang siapa yang bertasawuf, belajar fiqh tanpa tasawuf, maka fasik. Jadi kalau sekadar mengaji fiqh, cerita pasal sembahyang, puasa, zakat, haji, itu yang dia reti. Tasawuf tu tak reti, maka dia letak golongan yang fasik lagi. Orang fasik ni kalau dia sembelih tak boleh makan. Orang fasik ni jadi wali nikah tak boleh. Jadi saksi nikah tak boleh. Apa benda saksi pun tak boleh. Yang fasik ni. Tu ahli fiqh tu. Tak ada tasawuf. Dan hak mengaji tasawuf pula tak ada fiqh, zindik tak boleh pakai langsung. Sesat terus. Pok-pok ni. Ini paling ramai sekali. Nak cepat kena nak pintas. Tak payah. Ambil terus jalan ni. Nak jadi wali terus. Nak jadi tok wali terus. Bila tok wali tu dia sombong tu ya Allah. Orang mengaji ilmu tasawuf ni sombong dia lain macam. Dia sombong lagi dahsyat pada orang mengaji fiqh tu. Dia berasa dia dah sampai ke Allah dah. Dia dah masuk dalam alam tinggi dah. Walhal
Orang yang belajar ilmu macam ni, dia duduk dekat alam khayal tu. Alam misal, tempat alam tamsil tu. Di mana alam jin tu. Kita nak pergi perjalanan kita ni jauh. Macam mana Rasulullah Mi'raj pada malam Mi'raj Nabi tu. Kita nak menembusi ke situ. Perjalanan kita nak masuk pintu langit. Dari satu pintu ke langit kepada satu pintu. Nak sampai kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lepas tempat-tempat. Sebab Allah tu gaib, tak nampak. Kita tak boleh tengok Allah dengan mata kasar. Even akal kita kalau fikir tentang Allah pun tak mampu. Kita boleh fikir tentang sifatnya. Sifat dia, perbuatan dia, semua nama-nama bagi sifat dia, nama bagi perbuatan dia. Itu saja kemampuan kita. Tak lebih pada situ. Jadi nak pergi juga, kita kena masuk dalam, kena buka pintu hati tu, Ainul Basirah. Jelas disebut di dalam Quran. Perjalanan yang seharusnya kita balik kepada Allah. Maka perjalanan tu adalah dengan ilmu tasawuf. Jadi sebab tu tasawuf ni ilmu dia tinggi, darjat dia tinggi di sisi Allah. Sebab dia pengajian dia merangkumi fiqh tauhid semua duduk kat situ. Sebab tu kalau kita mengaji usul fiqh ni kita tengok usul fiqh ni dia ada tentang akidahnya. Ilmu fiqh tu ada akidah dekat situ. Tengok Imam Syafi'i macam ni dia orang buat ulama-ulama ni. Mustahil kata Imam Syafi'i tak tahu tasawuf. So jadi bagi Al-Junaid mereka ni juga adalah pengikut kepada mazhab yang 4 tu. Salah satu tu dia mengikut. Nanti kita bincang macam mana sedikit biodata tentang Junaid Al-Baghdadi supaya kita kenal ulama-ulama yang membawa ni yang menyusun semula amalan ilmu tasawuf ni supaya kita dapat membelah kesesatan kita, membelah keheningan kekeliruan di dalam ilmu-ilmu yang ada pada kita tu. Sini yang kita bincang semalam yang panjang lebar. Saya rasa jelas. Apa yang saya cuba sampaikan ni nak menjernih, mengheningkan kefahaman kekeliruan dalam ilmu tasawuf tu biar kita faham. Ramai orang masih keliru lagi. Sebut tasawuf dia duk tuduh sesat. Dia tuduh sesat. Dia tak mengaji. Manusia ni yang jahat ni bila dia menuduh orang. Dia memfitnah orang. Sedangkan cuba tengok ajaran Nabi. Nabi sendiri macam mana akhlak Nabi. Sangat zuhud Nabi. Makan pun sikit sambil kat batu kat perut. Boleh tak Nabi doa? Kalau macam kita berdoa minta makan selambut-selambut. Hari-hari makan nasi kambing. Barani. Nasi kambing ni post dalam FB. Hari-hari kita post. Nabi tak boleh buat kan? Nabi boleh. Tapi Nabi tak ajar kita macam itu. Sebab Nabi tak bagi makan banyak. Sebab tu ada had makan dalam ilmu. Kalau kita mengaji bab tasawuf ni, dia akan syarat kat situ. Mana had makan katanya. Had makan itu ialah sekadar boleh menegakkan tulang belakang untuk beribadat kepada Allah. Ada hadnya. Kita mengaji kita jumpalah. Mengaji dengan Google tu kan nak jumpa. Okey, baik. So, jadi ini yang kita sebagai mukadimah saya malam ni, iaitu tentang kita review balik semalam, bagi ingat balik semalam. Tentang suatu ilmu yang amat tinggi di sisi Allah. Dan ilmu tu bagi kita sangat penting. Sebab kalau tak ada tasawuf tu, kemungkinan untuk sesat tu terlalu tinggi. Sebab bila kita masuk perjalanan di dalam alam yang tinggi, walaupun kita datang dulu kita dah tengok daripada langit ketika malaikat bawa roh kita turun ke dalam rahim ibu tu, kita dah tengok dah. Kita dah tengok dah alam-alam yang kita nak lalu balik tu. Bila malaikat bawa sampai dalam rahim ibu, kita dah tengok dah. Daripada malakut, daripada alam lahut turun kepada alam jabarut, turun pada alam malakut, turun pada alam mulk, sampai dalam alam rahim ibu tu, sampai lalu semua dengan alam jin kita dah tengok dah, semua kita lalu tengok masuk dalam rahim. Maknanya roh yang malaikat bawa kita tu dalam keadaan kita sedar. Roh tu nyawa kita tu lah. Nyawa kita tu lah yang malaikat bawa tu sampai duduk dalam rahim. Untuk apa? Untuk Allah uji kita. Allah uji kita dahsyat. Allah letak dalam satu alam yang gelap gelemat, yang gelap gelita. Yang pertama jasad. Dan jasad ni pula adalah daripada jawarih. Dipanggil tu jawarih tu, al-jawarih. Al-jawarih tu jasad tu. Jasad tu dijadikan oleh Allah. Jasad yang nampak dan yang tak nampak. Kemudian Allah letak lagi nafsu kat situ. Allah letak lagi akal kat situ. Allah nak uji kita ni. Allah bagi kita package lengkap. Mu nak pergi perang deh. Mu nak pergi perang. Aku bagi lengkap kamu, kata Allah. Komplit Allah bagi. Sampai Allah utus pula Nabi. Nak remind balik, peringat balik. Hak ni salah, hak ni betul. Allah hantar lagi kat Nabi Quran. Hadis lagi. Sebagai
panduan, guideline kita ketika kita berhadapan dengan ujian-ujian Tuhan di muka bumi ni. Kemudian Allah bukan suruh kita seronok menikmati keindahan dunia ni, segala nikmat dunia. Allah suruh kita be prepare, come back to me, come back to me. Kita kena balik, lalu balik kepada Allah. Jalan yang kita datang kemarin tu, kita kena lalu balik. Kena balik, bukan sebab dunia bukan rumah tangga kita. Kita tempat kita di alam lahut tu, tempat asal kita tu. Tempat di mana roh kita datang asal tu, rumah tinggi kita yang asal. Jadi persoalannya, nak balik dengan siapa? Nak balik dengan siapa? Kita kan boleh kekal kat sini. Bukti dia, cuba tengok hari-hari orang mati. Mana pergi? Itu bukti dah. Bukti ni nyata, tapi kita ni sebabkan buta perut, hati keras, telinga pekak, tak mau dengar. Cakaplah apa pun, dia tak percaya. Sebab tu dia sebab tak beriman. Dia buat relax, buat buat pekak badak. Sedangkan mana tu jelas. Takkan nak tunggu mati. Mana kena balik. Ketika kita hidup ni kena keluarkan roh tu, matikan dirimu sebelum kamu dimatikan tu. Nak mati macam mana? Mati daripada keinginan nafsu syahwat tu. Tengok Nabi, tu sebenarnya contoh. Contoh yang manusia yang kita kena ikut tu Nabi. Maka sebab tu tasawuf didatangkan, dirumuskan, disusun oleh Junaid Al-Baghdadi ni untuk menjernih, menghening, membersihkan perangai-perangai atau sifat buruk yang ada pada manusia ni, iaitu daripada kufur maksiat, supaya kita keluar daripada sifat keji itu dan kembali kepada yang terpuji. Sebab selagi kita tak boleh keluar, kita duduk atas sifat yang mazmumah tu, mana bererti kita terkepung dengan kufur dan maksiat. Maka roh kita tak mampu nak keluar. Dia takkan boleh keluar pasal dia dikepung, diikat oleh belitan syaitan. Terbelitlah dengan belitan syaitan tu. Nak keluar macam mana? Tapi kena tinggal, wajib tinggal. Sebab siapa-siapa yang duduk di atas nafsu yang 10 tu, maka haram atas dia. Sebab perangai itu perangai yang haram. Tak boleh duduk kat situ. Kita kena keluar duduk tempat yang mahmudah. Sebab yang perangai akhlak yang Allah redha adalah tempat yang mahmudah tu. Yang terpuji tu. Yang syukur, yang redha, yang kasih kepada Allah. Itu tempat-tempat yang Allah puji, yang Allah redha. Kalau duduk jahat tu juga, buatlah apa pun, ibadat apa pun, duduk tempat kufur maksiat tu lah. Dia takkan lepas itu. Maka sebab itulah kan, datangnya ilmu tasawuf ni. Sebab tu Junaid ni salah seorang yang susun balik. Dia susun pun bukan dia nak pandai-pandai. Dia nak mereka-reka sendiri nak susun ilmu tasawuf ni. Dia mesti dapat hidayah daripada Allah. Petunjuk daripada Nabi SAW. Mereka ni dekat dengan Rasul. Zaman dia pun tak jauh. Dia hidup awal tahun 200 Masihi, tak silap saya itu. Lepas Imam Syafi'i sikit je. Ataupun lebih kurang dalam masa tempoh Imam Syafi'i itu. So jadi, dengan hidayah petunjuk Allah, maka disusun ilmu ni. Sebagai karamah dia, sampai hari ni orang mengaji ilmu tasawuf ni. Itu. Sebab bukan senang kita nak cuci perangai syaitan, anjing dan perangai babi dalam diri kita tu. Nak tinggal perangai malaikat, bukan senang. Bukan senang. Bukan satu benda yang mudah. Maka sebab tu dia kena ada mengaji. Apa pun kena ada guru. Kena ada mursyidnya untuk bimbing balik. Nak balik kepada Allah. Ni yang kita belajar semalam. Macam mana kedudukan kita dalam segi ilmu tu sendiri. Sebab nak sampai ke satu tahap, satu peringkat yang Allah redha. Kita nak sampai peringkat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Begitu juga mereka pun redha. Redha meredai. Allah redha, kita redha. Maqam mardatillah tu. Satu maqam yang sangat tinggi di sisi Allah. Ni bukan cerita dunia nah. Ni kita malam ni bukan nak sembang pasal dunia. Sebab tu kalau kita mengaji lagi tinggi, dunia tu kita tengok gitu je. Tak ada terengin, tak ada teliur. Kata orang Perak tak ada kebulur. Kan? Tak siur kata benda-benda macam tu. Bukan tak ada. Ada tak kisah, tak ada pun tak kisah. Tak ada rasa hilang satu penyesalan, tak ada. Dia sama je. Pasal dia bukan ke situ, matlamat dia bukan ke situ. Allah bagi, dia ambil macam Junaid. Lepas dah kata, dia orang kaya. Tak peduli. Imam Malik sendiri. Kalau pergi rumah dia, kapet tu tenggelam bijak. Tapi dia tak ada benda, dia tak ada terikat di kekayaan tu. Kesenangan dia tu. Imam Syafi'i susah. Imam Syafi'i memang dia susah. Kehidupan dia. Imam Malik dengan Imam Hanbal tak silap saya. Dua imam. Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i memang kehidupan mereka ni susah.
Tapi itu bukan soal dia. Sebab Allah bagi nikmat, pakai. Mana ada. Hilang, tak ada apa. Ada, guna. Jangan kita jerit terpekik oleh hilang. Tengah-tengah senang, kereta kena tarik. Tengah-tengah sedap pakai welfare, bank datang tarik. Menjerit, pekik habis anak bini. Hilang nikmat yang senang selama hari ni tu. Tu bukan tasawuf tu. Tu dunia nama dia. Baik, so jadi ni yang secara ringkas saya nak remind balik. Jadi tentang pengajian semalam tu, tentang tasawuf tu, kita dah baca semalam tentang mauduk dia. Kontens dia yang kita bincang adalah tentang zat Tuhan. Tentang zat Tuhan, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tentang zat makhluk yang kita nak kena nafikan dan kita fanakan tu. Waktu datang istilah bila kita zikir la ilaha illallah tu, la tu nak menafikan tu. Benda nak isbatkan Allah tu. Itu ada dalam pengajian ilmu tasawuf tu. Sebab pengajian ni adalah satu pengajian yang sangat mulia, kan, yang sangat tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah nak kena banyaklah kalau kita nak kena baiki, kita nak kena betul balik, kan. Bukannya benda mudah lah. Benda ni benda yang agak rumit lah kalau kita tengok dari segi pengajian kita tu. Tapi tak apa, bagaimanapun insya-Allah kita akan pelan-pelan belajar malam ni. Dia sesama lagi. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. So jadi semalam sebenarnya saya tersilap, bukanlah benda tu salah, mana tersilap tertinggal satu bahagian. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nombor 4 ni so saya combine baliklah dalam satu slide ni, boleh review balik. Tak ada apa, kita ulang-ulang tu bagus. Semalamnya kita dah bincang tentang mauduknya. Mauduk tu iaitu tentang kontens dia lah. Konten tentang konten dia tentang zat Allah. Nak menyucikan diri kita tu daripada mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syirik ni dia hak kecil, hak besar. Yang paling susah kita nak hilangkan syirik khufi. Sebab syirik khufi ni syirik yang tersembunyi. Dia bila berlaku kat mana? Bila kita tak kenal Allah Ta'ala yang kita sembah tu, maka kat situlah kita sembah yang bukan-bukan tu. Contohnya dalam semayang paling senang. Bila kita solat tu, kita nak takbir tu, kita angkat takbir, Allahu Akbar tu, kita nak ingat apa masa tu? Banyak orang yang tak mengaji, dia akan mereka nak sembah Tuhan. Lalu, disangkanya yang kalimat alif lam lam ha itu adalah Tuhan. Maka lalu dia menciptakan dalam pemikiran dia, huruf alif lam lam ha tu, lalu dia sembahkan kalimat huruf itu. Tu jadi syirik. Sebab itu bukan Tuhan. Itu nama bagi Allah. Nama bagi zat Allah Ta'ala. Nama dia Allah. Nama bagi zat. Yang dia tulis dalam pemikiran itu kalimat alif lam lam ha tu. Maka dia menyembah kalimat. Sedangkan Allah tu tak boleh. Hatta nak sembah sifat dia pun tak boleh. Nak sembah perbuatan dia tak boleh. Nak sembah asma' dia tak boleh. Yang wajib kita sembah adalah zat Allah Ta'ala tu. Diri Tuhan tu. The essence of God tu. Zat Allah Ta'ala tu yang kita nak sembah. Bukan nak sembah sifat dia. Bukan nak sembah nama dia. Tak boleh. Sembah lain tu tak boleh. Tapi semua tu, wa'imah sifat dia bergantung pada zat. Perbuatan dia tu, af'al dia bergantung kepada zat. Asma' juga pada zat. Hakikatnya yang nak kita sembah adalah zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pergi sembah nama macam-macam. Tak boleh, salah. Bila tak mengaji, dia tak faham. Maka dia hala je lah. Tu dalam solat. Sebab tu nak semayang. Sedangkan dalam solat itu, ketika kita takbir itu, hati kita tu pegang kepada Allah Ta'ala tu. Kita tak boleh gambarkan Tuhan. Sebab akal kita tak mampu nak menggambarkan sifat zat Tuhan tu. Macam mana? Akal kita ni terhijab. Balik dinding kita tak nampak. Balik dinding rumah kita nak tengok rumah sebelah kita tak nampak lah. Itu akal. Jadi macam mana akal nak tengok Tuhan? Sebab tu segala bayangan yang datang pada akal tu hanyalah khayalan. Tak boleh, yang tu bukan dia. Cuma kita lah tahqiqkan dalam hati kita, yakin yang kita semua tu Allah yang macam mana? Allah yang bersifat dengan sifat 20 kita belajar tu. Tu penting nak mengaji tu. Bila tak mengaji, dia nak sembah siapa? Itu nama dia syirik khufi, yang tersembunyi. Syirik jadi ni jelas, nyata, nampak. Tokong lah, apa benda lagi lah, apa bala lagi lah. Itu semua tu syirik. Syirik jali yang nyata pada pandangan mata kasar kita. Sedangkan syirik khufi ni benda yang tersembunyi.
yang tak nampak. Melainkan kita kena mengaji. Nak melepaskan, nak keluar daripada syirik khufi ni, dia kena ada makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah pengajian tasawuf ni, apa yang kita didik, pertama sekali, nak keluarkan dulu sifat-sifat yang jahat tu. Segala kufur maksiat tu. Kufur maksiat, munafik, fasik, zalim, zindik lah, syirik lah semua tu. Nak kena buang tu dulu. Selagi hati kita terpaut dengan benda jahat tu, kita takkan nampak Allah. Sebab ni faham ayat saya nak sebut ni. Dalam hati kita ni ada satu je. Mustahil dua benda yang berlawanan. Ada kufur maksiat, ada iman kat situ. Mustahil. Dia kena ada satu je benda. Tidak bercampur dua benda tu air dan minyak. Tak bercampur dua benda. Kalau ada zat, kalau ada iman dan taat dalam hati tu, maka kufur maksiat dia kena keluar. Kalau ada kufur maksiat, iman tak boleh masuk dalam tu. Iman nak masuk macam mana? Tempat tu kotor. Iman nak letak situ, dia kena bersih dulu. Itu datangnya dalam istilah tasawuf, dia panggil takhalli tu. Konsep penyucian. Tahali. Tu. Nanti kita belajar dalam ilmu tasawuf tu. Macam mana satu-satu pun nak bagi. Macam Rasul tu dia datang dah. Allah utuhkan Nabi daripada kecil, dia dah maksum dah. Dia dah bersih, suci. Kita ni tak. Kita kena follow. Satu step. Nak buang segala kejahatan. Yang daripada anasir tanah air api angin terpaut dengan kita tu. Duduk pada jasad kita tu. Nak buang tu kan senang. Nak menyucikan. Nak membersihkan. Nak mengheningkan segala kekusutan yang ada pada kita tu. Even kita mengaji fiqh tauhid pun sama juga. Kalau tak ada tasawuf tu nak bersih, dia jadi ego. Dia jadi sombong dengan ilmu yang ada pada kita tu. Cuba tengok setengah orang tu. Kan? Kita perhati, bukan kata orang, kita perhati tengok Allah. Macam tu, kalau aku pun macam itulah. Kan? Kalau tulis nama, depan tu mesti adalah ada PhD lah, master lah kat situ. Kan? Kenapa? Nak tonjol pada orang, aku ni dah ada peringkat ni. Walhal, hak ada master tu bukan kenal Tuhan pun, hak ada PhD tu tak kenal Tuhan. Profesor ke benda ke bukan kenal Tuhan pun, kalau tak ngaji ilmu tentang ketuhanan ni. Jadi tak ada nilai sebenarnya di sisi Allah Ta'ala. Itu mauduk dia. Tu nak bincang tu Allah. Nak bincang yang itu je. Nak keluar jahat. Sebab dia related. Benda ni berkait antara perangai buruk akhlak jahat tu. Dia mengganggu kita untuk sampai kepada Allah. Nanti kita nampak lah macam mana pengajian tu. Kemudian, faedah kita bincang semalam tu, faedah tu nak bersihkan hati. Nak bersihkan hati kan sampai kepada makrifah. Kepada mengenal akan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil makrifah yang paling sempurna. Makrifah yang kamilat. Yang sempurna. Kamil mukamil. Maknanya, kalau naik nafsu tu yang paling tinggi, itu nafsu kamilah. Yang paling sempurna sekali tingkatan nafsu. Itu makam Nabi. Makam akhlak para Nabi, para Rasul tu. Sebab itulah buah dia luar biasa. Tasawuf ni kan. Sebab bila hati tu bersih, dah berkilat-kilauan. Barulah dia menjadi cermin untuk Allah memandang. Sebab hati kita tempat Allah pandang. Macam kita ambil lah macam satu bekas bola lah. Kita ambil torchlight, kita suluh. Apakah bola itu memantul balik cahaya dia? Ataupun cermin yang ada pada kita tu cermin yang gelap kelabu. Dah berpuluh tahun dah penuh dengan gelap. Hitam dah cermin tu. Ambil torchlight. Kita suluh tengok. Apa dia ada reflect tak? Dia memantul tak cahaya dia? Maka dia tak akan memantul. Dia akan serap cahaya tu. Jadi tak ada pantulan. So bila Allah nak perkenalkan Allah pada kita tu, tak ada pantulan balik kepada Allah. Hilang begitu. Dia tak boleh, dia serat hilang. Sedangkan kalau dia kilat hati dia tu, dia reflect balik kepada Allah. Maknanya dia terima. Macam tu. Nak faham dia. Sebab itulah Allah tu ghaib. Tak mampu kita tengok dengan mata kasar kita. Melainkan dengan pandangan Ainul Basirah. Mestilah terbuka dengan mata hati. Semalam pun saya rasa saya dah baca dah. Macam mana Nabi, Rasul kita mengajak kita. Nabi ajak kita macam mana? Nabi ajak kita balik kepada Allah. Apa yang Nabi ajak tu. Saya ulang balik baca bagi ingat. Apa yang Allah sebut dia dalam Al-Quran tu? Qul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah anna wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku, kata Nabi. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas, dengan basirah. Aku dan para pengikutku. Mana siapa nak ikut Nabi? Nabi kata aku dan pengikutku. Yang tak mau ikut tak payahlah ikut.
Yang tak payah ikut, tak payahlah ikut, ikutlah nafsu dia. Di akhirat esok tunggulah, carilah nafsu dia. Dekat pintu, dekat Siratul Mustaqim tu. Kalau nak ikut Nabi itu betul. Kalau tak nak ikut Nabi, terus ikut langsung. Kan? Take it or leave it. Ni dah jelas, Nabi dah sebut dah. Dia Quran dengan kita ni, dia ada ancaman. Ancaman supaya kita fikir. Bukan Tuhan saja nak lempar kita dalam neraka. Tak, sebab kita tak nak ikut. Kita mempertahankan keras kepala kita tu. Degil kita tu. Kan? Kita mempertahankan nafsu tu. Sedangkan nafsu tu nak binasakan kita banyak. Tapi kita mempertahankan benda jahat tu. Jadi apa yang sebut kita bincang semalam? Maka nak balik kepada Allah, kena ada satu pengetahuan, satu ilmu. Yang ilmu disebut sebagai ilmu laduni. Apa yang Allah cerita kisah dengan Musa tu. Musa dengan Khidir tu. Wa'alamna humil ladunna ilma. Kepada dia aku berikan ilmu yang langsung dari aku. Jadi itu ilmu yang, jadi untuk terbukanya basirah bukan boleh buka sendiri bang kita ni tak boleh buka sendiri. Dia kena ambil tu, dia kata kena ambil talqin, kena ambil peringatan, kena ambil kalimat syahadah tu dari seorang wali mursyid. Tak kisahlah wali-wali mursyid mana, banyak yang kita boleh ambil yang dapat menunjukkan kita daripada alam lahut. Nak ambil talqin tu macam nak talqin pada hati, nak peringat pada hati supaya keluarnya kufur dan maksiat. Tu yang kita nak kena buat dulu. Itu. Jadi itu yang ketiga faedah. Mana faedah dia apa dia? Dapat membersihkan hati. Ni ramai dah. Lepas ni ramai lah orang akan left. Ni ilmu apa ni, pelik ni. Tak apalah, it's okay. Fine enough. Kita tak kisah. Saya tengok dah ada orang mula dah start pening dah. Dia kata ni karut ni ilmu ni. Ilmu ni tak karut ni, kita enjoy. Kita tengok TV. Kita selamat hari raya. Kita yang tu tentu okey. Dia tak sesat yang tu. Nyanyi tu pada sesat dah. Cuba tengok kata-kata dalam lagu, orang Melayu buat lagu. Lagu cinta. Cinta dunia, cinta manusia. Puja wanita. Semua tu kerja syirik. Tu dia benda lah. Tu yang orang tak sangat tu. Macam ni orang tak ada. Dia kata ni apa punya ilmu ni. Tu susah ni. Bagi orang perempuan memang kadang-kadang ada masalah sikit susah. Jarang wanita dapat mencapai darjat Rabi'atul Adawiyah. Jadi orang Masir, orang Masriah. Orang lelaki ni ramai lah yang jadi makam-makam macam ni. Perempuan pun tak adalah dipaksa sampai peringkat macam ni. Paling tidak diikut suami dia. Taat pada suami dia pun dah memadai. Nak sampai ilmu macam ni kena jadi rijal. Kena jadi lelaki Allah. Rijalullah. Sebab tu dia tak boleh jadi perempuan. Lelaki kalau dayus, takut jadi perempuan, dayus. Tak beribadat, nak berzikir takut, dayus laki-laki macam ni. Lelaki kena berani, rijal. Sebab tu dia panggil rijalullah. Lelaki Allah. Lelaki Allah ni orang tak takut. Panggil jihad, pergi jihad. Panggil mengaji. Bukan panggil mengaji lari. Bila panggil mengaji lari. Tak nak ngaji. Dinner lah, lunch lah, meeting lah. Ada program malam ni lah, ada anugerah. Contoh terbaik yang dapat sale tinggi bulan ni. Pergi je lah. Tu bukan rijal nama dia. Jangan ingat lelaki itu rijal. Tak, semua bukan semua. Sebahagian sedikit saja yang menjadi rijalullah. Lelaki-lelaki Allah. Wanita juga kalau naik makam macam ni, dia tak panggil wanita lagi dah. Maka wanita itu disebut sebagai rijalullah. Sebagai lelaki Allah. Lelaki dari segi keberanian itu. Berzikir kepada Allah. Membaca Quran. Beramal soleh. Mengaji. Itu. Tak ada lagi nama wanita dah. Sebab duduk pada tempat perbuatan tu sendiri. Sebagai lelaki Allah. Berani dia tu. Lelaki pun dah penakut sangat. Ngaji takut, semua takut. Jadi macam wanita tu. Baik. So yang keempat. Itu fadilat dia. Yang keempat. Tadi faedah ni. Kelebihan ni. Apa kelebihan tasawuf? Itulah ilmu yang paling mulia. Sebenarnya semalam saya dah tersilap tulis ni. Tapi saya berbetul balik slide ni. Ini sebenarnya dia bahagian kelebihan fadail itu. Sebab ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu lain. Kenapa? Kerana tasawuf ni akan mampu menyampaikan kita kepada Allah SWT. Dengan apa? Tumbuhnya kecintaan kita kepada Allah. Dia datang perasaan nak berubah. Nak dekat dengan Allah. Kita rasa kita perlu sangat-sangat kepada Tuhan. Peringkat tu payah nak capai.
Lepas tu dia nak kena lanyak, nak kena tanyih betul-betul mengaji ni kan. Tanyih sampai bukan stres. Nak bagi dia yakin sungguh sampai dia terasa adanya Allah. Allah dah hadir di dalam hati dia. Dia dapat menghadirkan Tuhan dalam hati dia dah. Tapi yang ni kena lanyak betul lah. Tu dia ada betul datang-datang ulama ni disusun zikir-zikir, amal-amalan. Nak kena baca. Ada yang ulama sampai satu hari zikirnya la ilaha illallah 100,000. Ni nak sampai malam Lailatul Qadar apa nak buat pula 2-3 hari lagi ni. Malam tu dia punya zikir. Kita malam tu pun nak zikir, terplay out lah. Terkelepek habis. Benda ni continuous. So jadi kelebihan dia adalah untuk sampai kepada Allah. So dia katakan ilmu tasawuf ni adalah semulia-mulia ilmu agama. Sebab dia tauhid. Daripada tauhid naik ke atas lagi. Kerana tu ia asal dan asas kepada ilmu agama. Dan sebahagian daripadanya adalah ilmu tauhid. Bahkan dikatakan ia adalah parti bagi ilmu tauhid. Jadi tasawuf dengan tauhid ni dia sebelah. Berimpit sebelah tu, rapat sangat. Asal kita mengaji tauhid. Tak bolehlah nak mengaji kenal Tuhan terus dengan ilmu tasawuf. Tak boleh. Sebab pengertian tentang ketuhanan ni sifat zat ketuhanan rukun iman tu duduk dalam ilmu tauhid. So kita mengaji ilmu tauhid tu, faham tauhid tu, baru kita naik benda tasawuf. Jadi senang kita carry benda tu, dah faham dah. Bila masuk tasawuf tu dah tak pakai akal lah. Dalam ilmu tasawuf dah tak ada akal dah. Kita tak guna akal ilmu tasawuf ni. Dia cuma roh tu akan dididik. Pasal apa? Pasal tasawuf ni dia roh. Roh. Tu kena ingat. Roh dia tu. Roh ni yang penting ni, yang kita nakkan roh ni. Kalau tidak, tak ada beroh. Faham tak? Gitu. Bukan kata semudah yang kita fikirkan. Tiba-tiba kita nak lompat naik ke atas. Sampai dah. Tak boleh lah. Dia bukan jalan dia macam tu. Perjalanan dia memang unik. Memang benda yang serius lah. Bukan benda main-main lah. So kita bagi faham molek-molek. Macam kata roh bagi jasad tu. Tasawuf ni roh macam roh bagi jasad. Tu hebatnya. So kita nak kena duduk betul-betul kat situ bagi comel-comel tu. Okey. Tu yang keempat ya. Yang keempat. So kita dah pergi kepada yang keempat. Yang tajuk dia. Boleh kalau saya nak bagi, saya nak post macam ni je. Post. Tengok slide tu. Kita ni, kalau bagi slide, tengok slide tu pakai buta terus lah tengok. Pening tengok benda ni. Yang tu yang nak kena bercakap tu. Yang saya nak bercakap ni, panjang pada yang tulis dalam tu sebab nak bagi faham. Macam mana kelebihan dia, apa nak dapat, tak larat nak tulis, panjang sangat nak tulis. Tu kita buat slide, okey kita hurai. Baru jelas. Bila jelas tu nak beramal pun senang dah. Sebab nak jadi lelaki Allah, nak jadi rijalullah ni, dia kena manusia betul-betul hebat. Dia kena akidah, dia kena kuat. Kena ada i'tiqad yang jazam, i'tiqadu jazim mutabiqul lil waqi' adali tu. Kena ada mantap kat situ dulu. Fiqhnya dah mantap, tauhid dah mantap, baru masuk tasawuf. Jadi kemantapan tu digabungkan, fiqh tasawuf tu digabungkan untuk menjadi manusia yang soleh dan solehah. Bukan sebut soleh-solehah hafaz pun tak kerti. Cerita baiti jannati ilmu tak ada. Dia kena lengkap, dia kena ikut dia punya step dulu. Tu dia ada mabadi dia tu, kena mengaji mabadi bagi faham. Bila faham tu tak adalah sesat. Boleh tahu daripada mana datang sumber dia apa itu ini. Okey. So jadi maknanya kelebihan dia tasawuf ni adalah semulia-mulia ilmu untuk sampai untuk makrifah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu alam. Baik, alhamdulillah. So, jadi mabadi yang kelima malam ni iaitu kedudukan ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu lain, yang ni nisbah nilai ilmu tu. Mana nilai ilmu tu, nisbah dia tu, nisbah. Jadi kalau kita tengok ilmu tasawuf ni merupakan salah satu daripada ilmu-ilmu agama yang 3 bahagian. Kita belajar kemarin tauhid, fiqh, tasawuf. Jelas kat situ iman, Islam, ihsan. Dia ada sebutan dia. Ilmu tauhid tu sebagai iman. Ilmu pengajian tauhid. Mengaji apa? Tentang iman. Fiqh tentang Islam. Tasawuf tentang ihsan. So jadi kedudukan ni, tiga-tiga ni dah jelas dah tentang hadis Jibril kemarin. Bagi yang dah mengaji mula-mula kemarin, kita dah bincang, saya dah terang macam mana tentang
Jibril datang duduk depan Rasulullah. Tanya Nabi. Akhbirni anil iman, dia tanya. Islam, ihsan, tanya dia. Tanya Nabi. Nabi menjawab. Iman begini, Islam begini, ihsan begini. Jadi kita nak kata macam mana benda dah memang wujud dah ilmu tu, tiga-tiga ilmu tu. Nabi bertanya, Jibril menjawab. Betul ya kata dia, hak kamu cakap tu. Tanya lagi, Nabi jawab lagi. Tanya apa dah itu ihsan. Ihsan tu kata Nabi, engkau beribadat seolah-olah kau nampak Allah. Tapi kalau kau tak nampak Allah, kau fahamlah. Allah tu sentiasa melihatkan kamu. Kemudian, yang lelaki tadi, balik. Bangun. Balik terus. Hilang. Sahabat pun tercengang-cengang. Tak lama lepas tu, Nabi tanya Omar. Sebab dalam ni hadis diriwayatkan oleh Omar. Omar kat depan Nabi. Ya Omar, tahukah kamu siapa yang datang tu? Dan siapakah lelaki itu? Ya Omar, Allah wa Rasul. Aku tak tahu ya Rasul. Kata dia Nabi, itulah dia Jibril. Datang kepada kamu. Mengajar akan kamu agama kamu. Bukan dia datang kepada aku. Maksud itu maksud Nabi. Dia bukan datang kepada aku. Aku dah tahu dah benda tu. Datang kepada kamu. Nak ajar kepada kamu yang agama tu terdiri dari 3 ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dah ada 3 benda ni. Kenapa kamu duduk degil lagi? Nak melawan juga. Tasawuf tu sesat lah. Apa semua duduk tuduh sesat. Jibril datang ajar Nabi. Dia cerita dia pasal ilmu tasawuf. Kemudian datang pula manusia-manusia. Dia hukum tasawuf ni sesat pula. Lepas tu ada hak cerdik lebih. Tasawuf ni akhlak. Dia tak nak mengaku tasawuf ni ilmu tasawuf betul. Puak-puak hak-hak mudah ni. Jadi 3 benda tu dia jelas. Dah disebut dah. Lepas tu kita menafikan lagi. Tak payah ngaji dah. Ngaji fiqh sudah. Tauhid lah. Tasawuf jangan. Tak boleh tu. Boleh sesat tu. Tasawuf juga sebahagian daripada agama. Kalau kamu buang tasawuf tu, maka agama tu dah macam tak ada kepala. Kalau badan manusia tu, dah tak ada kepala dah tinggal. Macam mana nak berjalan? Ada tangan, tubuh ada, kepala tak ada. Itu perumpamaan dia. Jadi benda yang dah jelas disebut oleh Nabi. Kemudian kita menentang lagi. Cakap macam-macam. Dah kawan dengan orang jahil, bukan nak kawan dengan orang berilmu. Tak ada. Susah kawan dengan orang berilmu ni. Tu tak boleh, ni tak boleh. Aku nak enjoy lah bang. Susah lah kawan dengan ustaz ni. Semua suruh buat pelik-pelik, suruh berzikir. Aduh, aku kalau duduk berzikir, macam mana bisnes aku ni? Online aku ni. Ni projek aku ni, produk aku nak jual macam mana ni? Dia duduk sibuk ke projek dia. Itu masalah dia. Okey. Faham? So jadi, bahkan ilmu tasawuf ni, dia menguatkan ilmu tauhid ni. Mentahkidkan ilmu tauhid. Itulah istilah kita mengaji tauhid ni. Mentahkidkan. Menguatkan ilmu tauhid dan mengheningkan ilmu fiqh. Menghening maknanya menjernih, menghening. Tu kehebatan ilmu tasawuf ni. Takut nak cuci, takut ada sombong tekak ilmu tu. Dah balik maklum lah, balik universiti, ada master. Kita ni kat kampung nak mengaji, mana ada master apa? Orang tanya ni tuan ni ada apa? Saya minta maaf lah, mengaji pun pokok yang mana lah ada master. Hak master ni hebat-hebat, ada BA of Usuluddin, master itulah, ada PhD lah. Kita tak ada apa benda. Nak sebut tak boleh kalau orang tanya. Nak cakap apa memang tak ada sungguh. Kalau ada bolehlah sebut juga. Jadi itu ilmu dia. Maka nisbah atau misalan ilmu tasawuf ni kepada ilmu agama yang lain. Macam seperti roh bagi jasad. Mana tasawuf ni seolah-olah dia roh bagi jasad. Kalau ilmu tasawuf, roh bagi fiqh dan tauhid. Maknanya kalau fiqh tauhid, kalau tak ada ilmu tasawuf ni, dah jadi macam tadi, dah jadi fasik tu. Keras lah sikit cakap ni, orang kata. Weh, keras sangat ni. Nak cakap lembut macam mana? Sahabat duduk depan Rasulullah tu tak angkat kepala. Hanya beberapa orang sahabat yang berani angkat kepala tengok Nabi, Nabi tengah mengajar tu. Tak berani langsung. Ni tak apalah juga. Kalau bising-bising pun Nabi sangat, bukan nampak orang pun. Tu pengajian ilmu. Betul ilmu ni dia bukan tempat suka menyuka. Bukan tempat seronok menyeronok. Dia tempat kita nak mendekatkan kita kepada Allah. Kalau kita serius, kita ambil sungguh-sungguh pengajian ilmu ni, kita dapat. Kalau kita main-main je, biar je lah ustaz cakap seorang tu, lantak lah ke dia. Dia teringin sangat nak cakap seorang tu. Kita tidur, relax, biar dia cakap seorang.
Tapi nak keluar gerut tak berani, nak dengar juga. Tak apalah, kita pendakwah ni, bang, kau nak kata apa pun katalah. Kalau rasa tak apa nak seronok macam ni. Yang mana hak berburuk mau bagi kat saya sini. Saya ambil tu. Hak elok kamu ambil. Kita tak kisah. Jadi pendakwah ni orang nak makin hamba benda biasa dah. Fitnah apa benda ni dah. Jadi asal garam. Tanyalah siapa-siapa yang terlibat dalam bidang dunia dakwah ni. Nak duduk tempat khairul ummah tu, nak ajak manusia ta'aruf, nak ajak manusia apa, ta'murun nabil ma'ruf tu, memang orang akan kata kita macam-macam. Tapi itu dah jadi adat. Rukun dia memang macam itu. Kita dah tak kisah sangat dah. Buatlah apa pun. Ke balai ke polis panggil pun kena. Semua kita kena dah. Macam-macam. Orang fitnah lah itu ini. Ngikut sampai ke rumah pun ada. Tunggu tepi rumah nak balik tu. Nak tangkap kita ni. Itu dah jadi biasa dah. Bukan kita nakkan kita berani, tak. Sebab kita ingat Allah jaga kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah penolong. Dia tolong kita. Macam mana dia akan tolong kita? So dari pengajian tu. So jadi baik. Kemudian nak faham kedudukan ilmu tasawuf ni. Dia roh, faham baik-baik nah? Faham tak? Roh bagi jasad. Maknanya dia tu hati bagi fiqh dan tauhid. Jika tak ada tasawuf tu, ilmu tu tak ada roh, dia tak hidup. Bila dia tak hidup, dia nak hidupkan hati orang lain macam mana? Bila kita pergi dakwah kepada masyarakat ni, nak hidupkan hati. Lepas tu para wali Allah, dakwah dia pelik. Macam Wali Songo sejarah dia. Baca seorang wali tu, saya tengok nama wali mana. Dia kes dia, yang seorang tu pasal wayang kulit je. Dia tengok perempuan ni tak boleh tarik dah. Kalau kita pangkah dia, memang dia tentang. So wali ni dia masuk dalam kumpulan tu. Last sekali wayang kulit orang tinggal dah. Yang wali seorang lagi pula, tanding khabar. Kawasan masyarakat di Indonesia tu, puak-puak ni kaki khabar, tanding. Dia khabar, sampai hari ni dia duk buat. Dia tanding juga, tapi menang ke dia lah. Bila orang pergi rumah dia, tanya dia, Mbah, macam mana Mbah punya ni boleh menang? Datang ke rumah nanti. Datang ke rumah kena tarbiyah. Tinggal habis benda-benda jahat tu. Itu tarbiyah. Sebab tu, dakwah para wali Allah ni cukup pelik. Saya tahulah saya ikut Tok Guru saya tu dulu. Kita kadang-kadang kita rasa, apa Tok Guru macam ni? Last sekali, kita pun nampak, macam ni. Itu kaedah orang para wali, dia dakwah orang bukan macam kita. Kita minta terjah aja. Dia ada kaedah dia. Sebab pendakwah biasanya dia pergi dengan Allah. Macam kita berubat orang lah. Jangan berubat dengan kepandaian kita. Jadi syirik je. Dakwah pun macam itu juga. Jangan doa kita ni pandai dakwah ke orang. Hidayah hak Tuhan. Bila pergi berdakwah tu, pergi dengan Allah. Jangan pergi dengan nafsu kita tu, dengan hebat, dengan master kita, dengan PhD kita lah, dengan BAMA kita ke. Pergi dengan Allah. Mana duduk tempat perbuatan Tuhan tu, jangan duduk tempat makhluk. Baru mudah buat kerja. So kita tak ada rasa apa dah. Memanglah kena macam itu. Sebab tu Allah kata hadis kudusi itu, hamba ku yang beramal dengan amalan nawafil, yang sunat-sunat tu, sehingga aku kasih kepada mereka. Allah kasih kat hamba dia, bukan pasal sembahyang wajib tu. Hak sunat tu. Hak wajib hak Allah punya. Hak sunat hak kita punya. Allah nak tengok hak sunat tu. Kita dah megah dah. Sembahyang tak tinggal dah. Apa tak kena lagi aku ni? Tak kena macam mana? Kamu buat hak kamu je. Hak Tuhan je. Hak kamu tak buat. Mana dia hak kamu? Mana amal kamu? Itulah amal sunat tu. Sebab tu kita sebut kembali dalam fiqh. Dalam perintah Allah. Perintah Allah supaya apa? Supaya melaksanakan perintah yang wajib dan yang sunat. Serta menjauhi yang haram dan yang makruh. Dan boleh memilih di antara yang mubah, yang harus. Jadi perintah Tuhan tu supaya kita ni buat yang wajib dan yang sunat. Yang wajib tu hak Allah kena tunai. Hak sunat tu hak kita. Hak kita. Hak kita kena buat. Sunat ni adalah tetamu kepada yang wajib. Bila tetamu ada wajib, tetamu. Kena buat, kena raih yang tetamu ni. Sunat tak payahlah kot. Duk mengaji, duk faham apa? Sunat kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat pahala. Duk kira yang itu. Dia tak nampak yang lebih besar lagi tu. Sebab nak mencapai darjat tang hadis kudusi yang Allah sebut tadi. Hamba ku yang beramal dengan amalan yang nawafil. Sehingga aku kasih kepada mereka. Maknanya Tuhan akan kasih kepada hamba dia bila hamba dia beramal dengan amalan-amalan nawafil. Sunat lah baca Quran yang lain selain daripada yang wajib tu. Lalu bila Allah kasih, maka percakapan dia jadi percakapan Allah. Maknanya hamba tu nanti bila sampai Allah kasih, dia akan buat kerja bukan kerja dia dah. Mendengar dia, Allah yang mendengar. Bukan dia mendengar. Berjalan dia, Allah berjalan. Macam itu. Dia datang kepada Allah selangkah, Allah datang pada 10 langkah.
Dia datang kepada Allah 10 langkah, Allah datang kepada 100 langkah. Tu bila Allah kasih. Ini nak kena menjadi ilmu tasawuf ni, nak faham macam mana kasihnya Allah kat kita tu. Tapi kita duk faham sunat tu, buat dapat pahala, tak dapat apa. Okey je, tak apa. Bukan. Tu salah macam tu faham. Dia nak kena tengok sunat tu tetamu kepada yang wajib. Sebab itulah tempat Allah kasih kat kita. Barulah kita jadi orang kuat beramal. Sembahyang sunat. Ni sunat tak buat. Pergi hari Jumaat kat masjid, masuk lambat sembahyang sunat depan orang ramai tu. Kat rumah haram, mampu tak buat sunat kat rumah. Ni pun buatlah kat masjid. Orang pun tengoklah. Dia duk perasan habis. Iblis kata kat dia, hebat bang kamu orang ni tengok. Orang duk tengok kamu sembahyang. Kita mau bangga tengok. Tu lah jadi begitu. Jadi faham baik-baik. Inilah tujuan dia. Jadi kita kena tahu ilmu tu dulu. Macam mana? So, jadi penggabungan ilmu ini dah disebut dalam hadis Nabi yang cukup jelas, hadis Jibril dia panggil. Dia tengok pada dalam hadis tu. Tu tentang kedudukan ilmu tasawuf ni. Jadi maknanya walaupun dia roh bagi jasad, tapi kalau jasad tak ada, mana ada roh? Kena ada tauhid, kena ada fiqh, baru roh boleh masuk. Jasad kita ni kalau tak ada jasad, roh letak kat mana? Allah hantar ke dunia, dia letak kat mana roh ni? Walaupun dia jenis, dipanggil apa ni, jawarih, yang tak nampak, akal, nafsu nak letak kat mana? Jasad. Bila ada jasad, baru boleh letak benda ni. Jadi dua-dua tu lazim, lazim melazimi antara satu sama lain. Jelas, very clear. Khalas. Okey, faham? So jadi tasawuf menguatkan, mentahkidkan ilmu tauhid, dan tasawuf juga mengheningkan ilmu fiqh tu. Jadi kena ada. Kena lazim melazimi antara satu sama lain. Baru jelas. Ngaji pun jadi mudah, semua jadi mudah. InsyaAllah jadi senang. Alhamdulillah. Baik, wallahualam. Baik, alhamdulillah. Semakin ngaji, kita semakin rasa tercabar sebenarnya. Tercabar dengan apa? Dengan kejahilan kita. Tapi bagus dia, bila kita banyak mengaji, kita sempitkan ruang kejahilan yang ada pada kita tu. Kita buka medan ilmu sebanyak-banyak seluas-luasnya. Siapa yang untung? Kita yang untung. Bila jahil tu makin kecil, ilmu makin banyak, tak percaya, habis COVID lagi 2 minggu, lagi sebulan lagi, tengoklah kita punya perangai jadi macam mana. Kalau sesiapa yang boleh menghayati kuliah ni sampai habis ni, tengoklah perangai dia macam mana. Tengok kalau tak percaya cakap saya. Dia akan terasa pelik diri dia. Bila dia dah mula kenal Tuhan, dekat dengan Allah ni, dia rasa lain sangat. Kenapa aku jadi macam ni? Sebab sebenarnya itu tujuan dia. Kita nak buka minda tu, nak bagi dia jelas, bagi kita faham. Bila kita faham tu, itu rahmat. Tu yang kata rahmat. Ni Allah bagi rahmat kita lagi ni. Bila PM kata sebulan lagi, ada orang mengeluh, Allah tak boleh nak berjalan. Nak nampak kedai kopi tu, nak melepak malam. Habis bulan ni, saya rasa yang mengaji tak melepak dah ni. Kalau melepak juga, tak tahu nak panggil dia tu orang ke apa ke. Mana tak reti-reti lagi lah. PM dia cakap, masuk kedai jarak semeter. Macam mana nak sembang? Baik tak payah, duduk di rumah balik. Biar macam asal balik. Kita dah latih dah ni. Dah dekat 3 bulan nanti. Kita dah kena latih, kena uzlah, berkhalwah di rumah ni. Tu kita dah mula menyerap. Boleh duduk kat rumah dah selepas ni. Bukan senang nak terbiah macam ni. Melainkan Tuhan jadi terbiah kita ni. Jenis-jenis degil ni. Kalau manusia yang berhajat tu senang. Hak jenis degil ni kena ajar rupa itu je. Dia Tuhan terbiah kita tu. So baik. So jadi yang keenam, asal ilmu tasawuf ni. Wadi'i dia tu. Ataupun dipanggil sebagai peletak dasar ilmu. Jadi asal ilmu tasawuf ni daripada Allah Ta'ala. Tu jelas. Yang diwahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Itu asal. Yang Allah turunkan kepada Nabi melalui Jibril alaihissalam. Dan dikatakan qil bahawa orang yang mula-mula menyusun ilmu ini adalah sebagai satu ilmu yang berasingan. Satu ilmu yang berasingan. Berasingan tak ada asing sekali dengan fiqh tauhid tu. Dia asing. Iaitulah Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi ataupun Syekh Abu Qasim, gelaran dia Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi. Sebab dia orang Baghdad, orang Iraq. Seperti Iraq ni masyhur, banyak ulama-ulama di Iraq. Kemudian pengikut dia Al-Qushari, anak murid dia ni. Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini semua yang mengikut akan aliran-aliran
Junaid Al-Baghdadi. Cuma pembawaan mereka ni mungkin ada sikit-sikit berlainan. Itu hak Allah punya anugerah. Tu yang tu tak usah petikai. Semua tu mengikut macam mazhab Syekh Junaid Al-Baghdadi tu. Mazhab ni dah rojeh dalam Islam dah ada dah. Tak usah ada petikai dah benda ni. Dia pula dekat dengan Nabi. Baik. Kemudian siapa dia? Kita kenal sikit dulu. Siapa dia Junaid Al-Baghdadi ni? Jadi Junaid Al-Baghdadi ni ataupun Junaid Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Bukan Abdul Qasim nama gelaran dia. Dia ni seorang ulama sufi dan wali Allah. Kalau beli buku mengenal buku kisah 72 orang wali Allah tu ada. Kalau ada masa cuba tengok. Notekan benda tu, tengok dalam online, order buku tu 72 wali Allah, tengok kisah-kisah para wali Allah. Termasuk Junaid ni dalam kisah-kisah yang menarik dalam tu, tak panjang lah. Dia banyak kisah wali-wali lain. Jadi yang sangat menonjol di kalangan ahli-ahli sufi. Cuma tahun kelahiran dia tak jelas. Tapi era dia dalam 300 tahun hijrah tu. Tak jauh mana dengan Imam Syafi'i tu. Sebab tu mazhab Abu Hasan Sy'ari semua dia orang lebih kurang satu era. Satu abad tu ya, tak jauh sangat. Jadi tak banyak ditemui tentang biografi dia, tentang kelahiran dia. Tapi adalah beliau ini orang yang terawal yang susun balik dan membahaskan tentang ilmu tasawuf ni dengan ijtihadnya. Ijtihad ni orang ulama nak ijtihad bukan sebarang ulama. Berapa syarat dia, berapa ratus ribu hadis dia kena hafal. Al-Quran kena hafal. Macam-macam lagi lah. Banyak benda lagi dia nak kena buat untuk mendapat pangkat mujtahidin tu. Orang yang boleh ijtihad hari ni, pergi mengaji sekejap ya, ambil master dah balik ijtihad dah, tak nak pakai dah. Tolak habis ulama-ulama. Pasal dia kata dia boleh ijtihad dah. Hadis berapa puluh hadis hafal pun. Tu pun boleh sembang je hadis sahih, hadis hasan, hadis gharib, hadis maudhu', hadis palsu tu. Begitu je. Lepas tu dah boleh hukum dah. Ni tak betul, ni tak betul. Jadi banyak kitab yang menerangkan tentang ilmu tasawuf kepada yang bersandarkan kepada ijtihad Imam Junaid Al-Baghdadi. Baik, jadi kehidupan tasawuf yang dilakukan oleh seseorang ni mengikut Junaid ni adalah jalan penyucian hati dan jalan kekhusyukan untuk mengingatkan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jalan tasawuf. Bila kita menjadi tasawuf, dia kita nampak macam mana beza dia. Orang kehidupan kita tu saya tengok orang saya nak cerita tu saya tengok orang. Kita belajar malam ni, kita tengok diri kita. Sebelum ni bila kita belajar pasal tasawuf ni, kita tengok kita balik. Oh, aku sebelum ni memang gila lah dengan dunia ni sangat. Tapi rupanya tasawuf ni dia ajak kita, dia ajar kita bagaimana nak menyucikan kalbu kita tu. Dan macam mana nak mendapatkan kekhusyukan untuk sentiasa ingat kepada Allah. Ni. Ini kaedah dia. Ini dalam tasawuf. Sebab tu, apa kata Junaid? Dia kata Tuhan menyucikan hati seseorang menurut kadar kekhusyukan dan dalam mengingat dia. Jadi Allah sucikan hati kita tu ikut kadar. Kalau kita ingat pada dia banyak, banyaklah disuci kita. Kalau sikit, sehari 5 kali ya solat, hak wajib. Hak sunat besok, pencen kot Ustaz. Saya ingat pencen kot saya start lah buat sunat. Sekarang ni, sibuk lah. Nak sembahyang sunat ke, nak selesai projek ni. Tu. Punya sibuk dengan dunia. Tak kaya juga. Dia susah situ lah. Lepas tu tanya, bank ada buat pinjaman tak? Lah kali gitu. Lepas tu kau tanyalah Tuhan. Tuhan kau tu kan ada. Tuhan. Boleh tak pinjaman duit kat aku? Tak pernah tanya Tuhan kan? Minta kat bank. Bank tu makhluk. Tu nak mengaji tasawuf. Bila mengaji tasawuf, kita tak menyembah lagi makhluk. Kita tak letak kepala kita sujud kepada bank tu dah. Tak sujud kepada makhluk. Kita sujud kepada Allah. Bank bagi pun Allah bagi. Kan? Tu. Jadi kena balik kepada Tuhan tu. Jadi sebab itulah kehidupan Junaid. Kalau kita lihat balik. Dia sebagai seorang sufi yang sentiasa mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya. Ia juga seorang pedagang. Dia pedagang, Junaid ni. Dia meneruskan hidup usaha ayahnya. Iaitu pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Dan dikatakan Junaid ni adalah seorang tukang jahit kasut. Dia jahit kasut. Dia ini kerja dia. Tapi mengajar Quran. Mengaji. Kalau di masjid di Baghdad tu, memang anak murid dia terlalu ramai kat situ. Dan selesai berdagang, boleh balik ke rumah. Dan mampu mengerjakan solat dalam waktu sehari semalam sebanyak 400 rakaat.
400 rakaat bang. 20 rakaat pun bergaduh perang nak buat sembahyang tarawih. Lepas tu duk kata Imam Junaid tak betul macam mana, tasawuf sesat sebagainya. Hak kata sesat tu pun tak larat sembahyang pun 8 rakaat je pun. 8 ni lah Nabi buat. Ngelat habis. So itulah Imam Junaid Al-Baghdadi secara ringkasnya. Panjang lah riwayat dia. Nantilah sesekali kita cerita lagi. Cuma malam ni kita tak nak panjang-panjang. Sekadar bagi kenalan siapa dia Imam Junaid Al-Baghdadi ni. Dan Imam Junaid dia meninggal dunia pada hari Jumaat tahun 298 Hijrah, iaitu bersama dengan 910 Masihi. Dimakamkan di dekat makam pakmannya sekaligus gurunya Syekh Sari As-Sakti. Kalau dalam 7 pada wali Allah tu kita boleh tengok Siri Sari As-Sakti ni salah seorang wali-wali Allah yang masyhur dalam kisah-kisah wali Allah tu. So di Baghdad. Tu Junaid. Ni kisah-kisah, saya tak nak panjang-panjang tajuk ni, nak ringkas cerita. Asal ilmu tasawuf ni, ini dah ulama dia yang pengasas. So fiqh ada 4 mazhab. Daripada Hanafiyah, Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. 4. Kita ambil satu je. Iaitu kita pilih mazhab Asy-Syafi'i. Manakala dalam mazhab Usuluddin ataupun Tauhid ada 2 yang masyhur, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari ataupun terkenal dengan mazhab Al-Asy'ariyah, dan satu lagi mazhab Abu Mansur Al-Maturidiyah ataupun dengan mazhab Al-Maturidi. 2 lah, Maturidiyah tu satu mazhab. Tapi kita dekat sini kita pilih mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari kat sini. So maka dalam ilmu tasawuf ni dia banyak aliran lah. Kita boleh ikut Junaid ataupun anak murid dia Al-Qushari, ataupun ikut Imam Al-Ghazali, ataupun ikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Boleh belaka. Semua mereka ni pun semua datang daripada satu source, satu sumber. Datang melalui Junaid yang mula-mula mengasingkan ilmu ni bagi faham. Tapi asing dia pun sekali dengan ilmu yang ada dalam Islam. Tak ada lari pun. Rujukan dia mana? Quran dan hadis. Tu dia kata barang siapa yang tak ikut Quran dan hadis, maka dia bukan dari golongan kami. Jadi dekat mana yang orang duk tuduh kata tasawuf ni sesat? Dekat mana yang duk tuduh tasawuf ni sesat? Tak nampak lagi kan? Tak nampak lagi sesat. Sesatnya orang suka tuduh gitu. Begitu So jadi kemudian apa ni, tajuk ni pun agak panjang. Saya nak habis malam ni pun saya tak sempat dah ni. Tak apalah, kita tambah lagi satu malam. Pasal kita ada sebulan lagi untuk berada di rumah ni untuk kuarantin ni. Jadi tak apalah. Jadi nanti insyaAllah saya pun tak nak panjang, dia dah 11 lebih dah. Nanti ada nak berzikir, nak sembahyang taubat dan sebagainya malam ni lagi. So kita bagi laluan lah untuk itu. Jadi sekadar ni dulu. Nanti besok malam insyaAllah untuk yang lagi 4 lagi tentang mabadi dia, kita akan sambung lagi bagi selesai kita punya satu-satu bahagian ilmu ni dulu. Mutasawuf ni dulu. Jadi saya tekan di dulu malam ni. Mana yang tersalah, minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim.